Teruslah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuba cakap makna dia. Katakanlah, dialah Rabb yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tidak ada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kebanyakan surah-surah dalam Al-Quran, bila kita baca, dalam ayatnya tu adalah tajuknya. Contohnya surah Al-Baqarah, ada tentang Al-Baqarah. Surah tentang At-Taghabun, yang sebelum ni ada sebut tentang At-Taghabun. Dan ada beberapa surah lagi, yang mana dalam surah tu ada nama surah tersebut. Tapi untuk surah ni, surah yang paling special, antara yang paling special ni, pendek je, ayatnya ada 4 ayat aja. So, nama surah dia adalah surah Al-Ikhlas, tapi tak ada pun perkataan ikhlas dalam surah ni. Okey, apa maksud Al-Ikhlas tu? Adakah maksud dia ikhlas, hati ikhlas ke? Okey, Al-Ikhlas yang dimasukkan dalam surah ni adalah memurnikan keesaan Allah. Dalil ini ada antara dalil yang paling kuat yang membuktikan yang bahawa Allah tu esa, dan tak ada lain, tak macam yang lain. Okey. Dan dalam ni tafsir yang saya baca di, ada sebab-sebab yang turunnya surah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahawa orang-orang musyrik pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, terangkanlah kepada kami nasab Rabbmu." Dia minta nasab Rabb. Nasab Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Itu firman-Nya surah Al-Ikhlas lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Jarir. Jadi saya suka menonton video oleh Dr. Zakir Naik, sebab sebagai umat Muslim, kita pun kadang-kadang banyak benda kita tak faham dan tak tahu macam mana nak jawab bila ditanya. Dan tugas kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW pun bukan hanya sebagai untuk meneruskan kehidupan kita sendiri je. Kita perlu juga berdakwah, dan kita perlu bersedia untuk menjawab sekiranya ada persoalan-persoalan daripada sahabat-sahabat, terutama sahabat-sahabat daripada non-Muslim, dan termasuklah umat Islam sendiri kan. Sebab sebahagiannya sebab lahir daripada Islam ni, tak mau jadi sebagai penganut agama keturunan. Jadi sebagai Muslim, kita kena betul-betul mempelajari dan memahami kepercayaan kita. Jadi sekiranya persoalan tentang Allah, jadi dalil yang paling kuat adalah dalil daripada surah Al-Ikhlas. Dan di samping tu, kita pun boleh tengok kan keagungan Allah SWT. Banyak benda-benda yang tak nampak, contohnya udara ni, walaupun kita tak nampak, tapi dia ada. Macam bila kita cubit kan, rasa sakit, tapi rasa sakit tu rasa, tapi bukannya ada bekas je kan. Okey, jadi banyak-banyak menonton Dr. Zakir Naik punya, dan banyak lagi ustaz-ustaz yang Q&A, question and answer, untuk kita tambahkan pengetahuan kita tentang Islam itu sendiri. Dalam kitab tafsir ni ada terdapat hadis-hadis tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Antaranya Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Said bahawasanya ada seseorang mendengar orang lain membaca surah Al-Ikhlas berulang-ulang kali. Setelah pagi hari tiba,
dia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Dan orang itu merasa masih terlalu sedikit bacanya. Sebab surah Al-Ikhlas surah yang paling pendek kan. Maka Nabi SAW bersabda, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu menyamai sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Hadis lain juga tentang bacaan surah ini mengharuskan pembacanya masuk syurga. Ada satu lagi hadis tentang surah Al-Ikhlas yang dibaca dengan Al-Mu'awwizatain, iaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, mengenai seorang ni Usaid bin Abis Usaid dari Mu'az bin Abdullah bin Habib dari ayah dia berkata, kami pernah merasa haus dan berada dalam gelap gulita sedang kami tengah menunggu Rasulullah SAW solat bersama kami. Lalu beliau keluar dan memegang tanganku seraya berkata, katakanlah. Maka aku pun terdiam. Jadi beliau berkata lagi, katakanlah. Kutanyakan, apa yang harus aku katakan? Beliau menjawab, Qul huwallahu ahad dan Al-Mu'awwizatain, iaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Baca ketiga-tiga surah ni saat memasuki waktu petang dan saat memasuki waktu pagi hari sebanyak 3 kali. Nescaya diberikan kecukupan kepadamu setiap 2 hari, setiap hari 2 kali. Maknanya kalau kita ada bermasalah dari segi rezeki, dengan membaca ketiga-tiga surah ni sebanyak 3 kali pagi dan petang, insya-Allah rezeki akan dicukupkan. Dan satu lagi hadis tentang perlindungan diri. Baca ketiga-tiga surah ni bersama dengan misalnya macam apa yang saya selalu praktikkan, baca Al-Fatihah, baca Al-Kursi, baca ketiga-tiga surah ni, itu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan An-Nas. Baca macam doa, tiup dekat tangan dan sapukan ke muka, badan semua sampai terjangkau oleh tangan kita, dan insya-Allah akan melindungi kita daripada perkara-perkara yang kita tak jangka. Okey, itulah dia antara khasiat-khasiat surah Al-Ikhlas. Jadi amalkanlah terus, ya. Soalnya ada beberapa lagi info tentang surah Al-Ikhlas ni, antaranya pihak-pihak musyrikin yang mengatakan, contohnya macam kaum orang yang Yahudi mengatakan yang Uzair adalah putera Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan yang Isa adalah anak Allah. Dan orang Majusi pula menyembah matahari dan bulan. Orang musyrik pula ada yang menyembah berhala. Maka untuk membalas kaum musyrikin ni, maka Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Jadi itulah dia, ya, kehebatan surah Al-Ikhlas. Dan pentingnya semua umat Islam tahu benteng kita yang terkuat yang membuktikan bahawa Allah itu esa adalah dengan mengamalkan surah Al-Ikhlas dan memahami maksud surah Al-Ikhlas tu. Jadi sekian dulu untuk surah yang walaupun pendek tapi besar ni, hebat ni. Jadi sama-samalah, semoga pihak penonton semua dapat memahami apa yang saya nak sampaikan walaupun agak-agak kelam kabut sikit. Jadi sekian dulu daripada saya untuk surah Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa.